Okay, saya record yang ni. Okay, now cikgu nak record, okay? So macam mana you nak buat benda ni? Kalau dah print semua tak apa, belajar benda ni Tak apa nanti cikgu share sekali lagi dalam YouTube saya. Okay. Now, mula-mula, okay. Bila apa yang apa yang berada di sini sebenarnya. Sasaran kita bila kita buat sebenarnya kita nak tahu, nak cari berapa sasaran jualan maksima yang kita boleh pergi. Sama ada kita boleh buat, maksudnya macam ni, sama ada dia sekarang ni apa yang kita nak capai, how much maximum sales yang kita boleh achieve, itu dia, okay? Sama ada kita boleh capai atau tidak, itu sebab ini kan anggaran untuk setahun, that's a different story. But now apa yang cikgu nak buat, saya nak bagi tunjuk ayat you kaedah dia macam mana. Yang pertama sekali, apa yang you kena buat? Okay. Now, bila kita berniaga ni, kadang-kadang kita ada beberapa segmen customer yang kita nak buat lah yang kita nak capai yang kita jual. Contoh, okay, ni contoh kalau kita buka, cikgu nak beritahu kalau kita buat spa lah contoh kalau kita buat spa. Ini contoh satu-satulah saya boleh contoh satu-satu. Segmen spa lah, okay. So, bila spa ni, bila spa ni macam mana kita nak buat fahamkan satu-satu dulu sebab benda ni dia boleh dia kalau you faham konsep asas dia, you boleh adjust kot mana pun sebenarnya, okay? Ni faham asas dulu, okay? Bukan spa lah, saya nak buat jual produk, jual ni lah, jual ramai kat sini yang makan kan, saya nak buat jual makanan lah, makanan, produk makanan, keropok senang sikit lah, senang sikit kalau keropok dia senang sikit, okay. Keropok dia macam ni lah, okay. Kita buat cerita dia macam ni, keropok, dia ada kedai keropok dia, okay. Satu lagi, kaedah dia, kaedah nak jual, mula tentukan kaedah jual. Satu, dekat kedai. Those yang walk in, customer yang, maksudnya macam ni, customer yang datang ke kedai, okay, channel dia, okay. Itu maksudnya customer yang walk in B2C, maksudnya orang perseorangan yang datang, dia ada kedai keropok, okay. Nombor 2, salah satunya dia hantar juga tadi ke kedai-kedai, maksudnya kategori pelanggan dia adalah B2B, kedai. Tak apa, profil pelanggan tu kalau ni maksudnya peruncit. Okay, katalah kita buat di kawasan ni dekat, siapa yang jual keropok tadi? Jualan sasaran bandar mana ya? Kawasan mana ya? Ada 2 tempat cikgu, Kota Marudu dengan Kota Kinabalu. Kota Marudu dengan Kota Kinabalu. Okey. Sebagai asasnya kita buat dulu di Kota Kinabalu dulu. Okey, boleh? Kita buat assumption, buat sampel dulu. Okey. So kita ada kedai di Kota Kinabalu, kat mana tu? Kat jalan kat kawasan-kawasan Kota Kinabalu besar kan? Okey. Katalah dekat Peruncit. So kita edarkan dekat Peruncit. Okey. At the same time juga kita ada buat juga jualan di Shopee contoh. Shopee lah. Okey, tu jualan di Shopee. Contoh. 3 dulu. So maksudnya dekat sini profil pelanggan kita adalah apa? Kita panggil B2I lah. B melalui internet. Customer kita maksudnya user daripada internet. Okey, contoh. Okey. Now, apa yang kita buat? Contoh kedai Bila kata kita buka kawasan KK tu orang bagi tahu cikgu, susah pula kawasan KK ni saya tak biasa. Saya buat dekat kawasan Cyberjaya lah, kawasan saya Cyberjaya. Saya ada kedai keropok, saya buka Cyberjaya lah contoh So population kami katalah di sekitar Cyberjaya ni ada dalam 50,000. So saya buat je lah. Sebab saya sasarkan individu kan. Tengok balik sasaran you sasarkan individu. Profil saya maksudnya tak kisah lelaki, wanita kan. Saya punya sasaran family kan, maksudnya daripada
golongan semua umur. Umur daripada budak boleh makan keropok sampailah orang tua. Contohnya sebab ni keropok. Okey. So population katakanlah kat sini 50,000. Okey. Daripada 50,000 tu, apa masuk persen bakal pelanggan? Daripada 50,000, lelaki, wanita, kanak-kanak, orang tua, agak-agak berapa orang yang mungkin makan keropok lah. Mungkin makan keropok. Okey. Sebab kadang-kadang ada juga yang tak makan keropok. Ada kadang-kadang ada yang makan keropok yang cikgu jual ni katalah keropok leko. Okey. Katalah keropok leko. Okey. Dan kalau ikutkan Cyberjaya ni ada macam-macam. Dia ada orang luar negara, ada orang Cina, ada orang India, ada orang Melayu contoh dia. Katalah orang yang makan keropok leko ni mungkin tak semua. Mungkin saya ambil dalam contohnya 50%. So saya buat separuh je orang makan keropok leko. Contoh, saya buat keropok leko. Okay. Now, kita buat macam ni. Ya, nak mudah. Kita terus anggaran. Berapa mungkin orang ataupun tak kisah 50,000 orang ni, kadang-kadang dia masuk family kan. Dia boleh dua tau. Kalau you buat population, antara you target terus family ataupun you target terus individu. Sebab kat kawasan saya ni bukan saja family. Ada orang perseorangan pun ramai juga kat sini. Banyaknya kawasan kat sini yang pelajar, yang orang profesional duduk ya, 50-50 dia punya family dengan yang bujang-bujang lah. So katalah cikgu buat dekat sini, buat anggaran sahaja ya. Mungkin yang spend untuk beli keropok, keropok leko dalam 1 bulan dia makan 2 kali ke, contohnya dia spend RM10. Katalah dalam setahun mungkin dia spend dalam RM100 beli keropok leko. Okay, tengok how frequent dia makan. Kalau you rasa banyak sangat, mungkin dalam RM50 lah pun tak apa, it's okay. You tentukan je ni buat anggaran. Okay. And now kita nak kena kalikan berapakah saiz pasaran setahun untuk pasaran keropok leko. Okay. Kalau ikut kat sini 50,000, maksudnya population orang yang tinggal dekat sini 50% aja yang makan keropok leko, yang beli keropok leko, dan dia spend untuk beli keropok leko sebanyak RM100 setahun. So maksudnya dekat sini formula dekat sini adalah 50,000 kali 50% kali dengan 100. You kalikan. Sekejap 50,000 kali 0.5 kali dengan 100. So bermaksud pasaran 200. aja dekat sini ada berapa? Tinggal berapa? 2.5. 2.5 million. Okey, pasaran je lah. Ini agak besar. Tak apa. Ini pasaran. Kita baru cakap pasaran keropok leko dekat kawasan ni sebab kawasan penduduk ni dan orang memang 50% suka makan keropok leko contoh. Okey. So, share pasaran, apa maksud share pasaran? Share pasaran ni bermaksud you kena kira berapa ramai you punya pesaing dekat sini. Okey? Pesaing dia ada dua. Satu pesaing yang mungkin direct, maksudnya jual keropok leko dengan keropok leko, ataupun pesaing yang indirect. Bermaksud dia bukan, maksudnya orang ada pilihan nak makan keropok lain juga. So bermaksud bukan keropok leko je, mungkin ada keropok kering ke kan, ataupun keropok-keropok yang seangkatan dengan keropok ni. Okey. Katalah kita nak pergi mudah. Kalau you tengok-tengok dekat kawasan kat sini yang ramai ada pasar kat sini, ada orang jual-jual keropok-keropok kat sini, even pun dekat pasar raya pun ada juga jual keropok leko. Kat sini ada Malakat Mall ni semua jual barangan Bumi Putra. So di Cyberjaya, so macam-macam jenis keropok kat situ. So apa yang you buat, you boleh tengok kat situ. Pesaing ada berapa ramai. How many pesaing yang jual benda yang lebih kurang sama dengan you ataupun seakan-akan macam sealiran dengan produk yang you jual. Okay. Now katalah cikgu nampak saya ada beberapa pasar raya and then ada yang kedai runcit yang jual ni, katalah total kedai dia ada dekat 10 dekat sini. Okay. 10 ada kedai kat sini. 10 ada kedai sini, campur saya jadi katalah campur saya jadi 10 orang jual produk yang sama. Okay. Kalau nak kira contohnya, kalau nak kira pasal share pasaran, macam mana nak kira share pasaran? Kalau nak kira share pasaran ni, dia macam ni. Okay. Katalah ada 10, formula dia adalah 100% bahagi dengan 10 pesaing. So bermaksud 10
setiap orang ada 10% punya bahagian. Okay, kalau ikut equally, formula adalah 100% bahagi number of pesaing termasuk you. Okay, dia dapat kat situ 10%. Tapi sebab kita ni baru nak masuk, tak mungkin bahagian kita 10%. Sebab kita baru nak mula, orang tak kenal. So, jangan letak 10%. Sebab dia macam ni, katalah ada supermarket yang besar. Kemungkinan dia, kemungkinan macam ni, antara katalah Malakat Mall. Kat sini kat sini ada. And then kat sini ada Village Grocer. Okay, sebab Village ni grocer ni kata ada yang lain-lain lah termasuk saya. Kemungkinan share pasaran untuk Village Grocer ni sebab dia glamour, kemungkinan pasaran dekat dia je pun dah 50%. Faham tak ni? Okay? Tak equally. So mungkin dekat bahagian saya dah share-share kat saya, tinggallah dalam mungkin 2% lah. Itu you buat estimation sendiri. Berapa mungkin share you. Okay, tengok balik pesaing, how popular they are. Kalau brand you bau sikit, you kena letak sikit je. Macam ni, katalah saya nampak memang saya punya sikit. So saya rasa mungkin dalam, katalah saya kata ambil dalam 5% aja lah bahagian saya. Contoh. So daripada nak tahu berapa anggaran jualan you setahun daripada kedai sahaja, bermaksud 2%. 2% kali dengan 2.5. So bermaksud setahun pendapatan saya daripada kedai adalah 62,500. Macam tu you kira. Okay. Okay. Tak apa. Lepas tu ke peruncit-peruncit pula. Okay. Now kita pergi peruncit sebab saya pun mengedar kepada saya punya peruncit-peruncit saya. So B2B. Okay. Maksudnya dekat sini B2B saya edarkan customer saya adalah orang yang berniaga. So population peruncit itu maksudnya kat kawasan saya Berjaya ni ada berapa kedai, yang ini yang yang ini yang apa ni mungkin ataupun kat luar kawasan lah yang mungkin saya nak letak sebab dekat saya tak letak dekat kawasan saya sebab dekat kedai saya ada kedai saya, so saya tak nak bersaing. So saya mungkin letakkan dekat peruncit ni di kawasan yang dekat Putrajaya ke, dekat kawasan-kawasan Sakliran lah ataupun kawasan-kawasan yang mungkin kat Puchong ke, yang daerah tapi dekat, tapi saya tak masuk dekat kawasan tu contoh. Okay, so katalah peruncit, saya nak supply peruncit kat sini, kedai-kedai kat sini saya nampak mungkin ada dalam 30 kedai contoh. Okay, so percentage yang ambil daripada saya sebab saya sasarkan dalam ataupun macam ni you buatlah, tengok-tengok peruncit kat sini ada 300 kedai. Tapi yang mungkin yang mungkin lah yang agree untuk saya letakkan barang mungkin dalam contohnya dalam 10% contoh. So 10% ke, let's say dalam 10%. Okay, so 300 kali 0.0 10% adalah bermaksud dekat situ 30 kedai je lah yang datang kat saya. And then purata belanja setahun. Saya buat estimation macam ni. Katalah saya dekat kedai kan, kemungkinan, tapi saya tolak dengan harga kos lah pada diorang. So kemungkinan bukan harga kos saya, harga jual pada kedai lah. Kemungkinan yang diambil saya dengan tiap-tiap bulan sebab barang saya ni kemungkinan 1,000 saja contohlah. 1,000 je dia punya yang barang-barang yang saya supply kat dia. 1,000 lah. Saya buat estimation dulu. So bermaksud kalau 1,000 bermaksud kalau setahun buat anggaran mungkin dalam 12,000 contoh. Okey. So kalau ikut saiz pasaran 30 kali 12,000 adalah RM360,000. Share pasaran, saya tak masuk share pasaran sebab saya hanya fokus yang 100% ni yang betul-betul sebab saya memang sasarkan. Dia ada macam-macam, saya memang sasarkan untuk ni. So bermaksud daripada peruncit adalah 360,000. Itu kalau B2B. B2B ni maksudnya kalau agent, maksudnya share pasaran memang yang you fokuskan yang untuk yang you sasarkan. Okay. Shopee. Okay. We go to Shopee. Population kalau Shopee, agak-agak katalah you masuk Shopee, berapa ramai yang population dekat orang yang tengok Shopee? Berapa juta? Cuba bagi cikgu some number.
Berapa juta kat Shopee? 1.5 boleh ke cikgu? 1 point? 1.5 apa pakai million kah? Dia million lah, dia million okey, tak apa, kita pakai million. Let's say kita letak 2 million lah, 2 million user. Kita nak letak Shopee kan, access dia 2 million lah contoh. Okey, rasanya sikit betul. Okey. Daripada kat situ yang 2 million user ni kan, 2 million orang yang membeli barang lah contohnya. Tapi agak-agak orang yang nak beli kopok ni berapa persen? Orang yang cari nak beli kopok dekat Shopee ni agak-agak berapa persen? Bagi me some number. 5%. 5% lah. Okey, kita buat lah Katalah yang nak mencari keropok dekat Shopee ni dalam 5%. Tak apa. You buat aja. 5%. So, purata belanja orang yang beli keropok daripada 2 million ni, agak-agak dia spend berapa? Dia tak beli tiap-tiap bulan, of course. Dia tak beli tiap-tiap bulan daripada Shopee, beli keropok. Mungkin dia hanya beli dalam setahun 3 kali. Okay? Dan keropok you, sebab jual kat Shopee kan, tak berbaloi jual RM2.50 kan. You letak kat situ lah. Mungkin kalau nak beli RM20. Contoh kena beli banyak lah ni. Kan? Contoh 20. 20 kali 3. Maksud hanya RM60 setahun. Ataupun kita buat 50 lah kata. 50. Yes. Okay. So, masuk kat sini. 2 juta kali dengan 5% kali dengan RM50 lah. Wah, 5 million Wah, 5 juta. Tapi bukan yang beli daripada you dulu. Ini yang secara keseluruhan orang yang membeli keropok daripada Shopee. Okay. Now, kan, share pasaran. Share pasaran you, bermaksud you kena tengok berapa ramai yang jual keropok sama. Kita ambil direct pun terus, tak apa. Yang jual keropok dekat Shopee. Ramai ke tidak? Ramai. Mestilah ramai. Jangan-jangan ada berapa ramai? Agak-agak. Ada dalam lebih daripada 200 orang yang jual keropok? Boleh, ada dalam 200. Katalah ramai, banyak tu, banyak jenis. So bermaksud share pasaran 100 bahagi 200 termasuk kita. So berapa? 0.2%. Okey, betul. 0.2%. Okey, 0.2% je. Itu persen sahaja. Okey. So bermaksud 5 million kali 0.2%. Okey. So berapa? 5 juta kali dengan 0.2%. Bermaksud hanya dapat 10,000. Faham? So jumlah you dekat sini, so you campurkan keseluruhan adalah 432. Okey. Itulah. Boleh faham? Ini untuk contohnya kalau jual produk, dia jual kat kedai dia jual kat peruncit-peruncit dia, dan at the same time dia jual dekat Shopee. Kalau contoh untuk orang yang ada construction kan, siapa yang ada construction, apa yang dia boleh buat, dia boleh ikut apa yang kat sini tahu. You boleh ikut tengok projek apa. Projek pembersihan. Kadang-kadang you boleh buat projek supply makanan. Okay. Bagi yang ada kedai makan, contohnya ada restoran. So at the same time you boleh buat macam ni. Kedai makan. At the same time you boleh buat food panda. Tengok channel you. At the same time you buat tender kantin. And then at the same time you boleh buat bekalan bahan masak. Boleh. So you boleh buat formula yang sama and then you akan dapat macam ni. You pecah ikut macam mana perniagaan you. Kalau orang spa contoh, you boleh pecah ikut apa? You boleh pecah ikut kategori pun boleh juga. Okay? Sebab customer biasanya orang aura spa ni you boleh bagi pecah macam ni. You boleh pecah pada customer you adalah pelancong.
customer you adalah customer katalah pelancong. Satu lagi orang B2C yang dekat kawasan, sebab spa ni dia bukan produk, dia by location kan. So B2C orang perseorangan di sekeliling dia. Lepas tu kadang-kadang you boleh pecahkan ikut mungkin pelancong pun boleh juga, ataupun orang spa dia boleh pecahkan kat sini ikut servis dia. Facial, sebab dia masih target orang yang sama, B2C maksudnya penduduk di sekitar situ perempuan, apa yang dia boleh pecahkan kat sini, dia boleh pecah ikut facial, massage, apa lagi ya? Pengantin ke, dia boleh pecah ikut package pun boleh juga. So dia akan dapat benda yang sama. So bermaksud untuk you buat formula ni, pecahan pun boleh buat macam ni. Kata tadi macam yang keropok tadi kan, yang ini bawa dekat KK. So you boleh buat lagi satu, sambung kat bawah, you boleh buat lagi satu untuk Kota Marudu pula. Untuk ini kedai di KK, Shopee ni dah overall kan. Ni peruncit di KK. Lagi satu you boleh buat lagi satu, kedai di Marudu. Lagi satu peruncit di Kota Marudu pun boleh juga. So you yang sasaran kita nak dapatkan berapakah jumlah yang kita bakal akan dapat setahun, mudah setahun. Sebab kadang-kadang ikut bulan-bulan you takkan boleh achieve pada orang yang sama, beli benda yang sama tiap-tiap bulan. Sebab kadang-kadang orang dia beli dalam setahun, dia bukan beli tiap-tiap bulan. Dia hanya beli beberapa kali je dalam setahun. Macam kopok tadilah, dia tak spend tiap-tiap bulan. Tu contoh dia. Okay? Boleh follow? Cubalah cikgu, faham. Ya? Tak apa, cikgu record benda ni, nanti saya akan masukkan dalam tu. So bila you buat, you refer dengan formula yang cikgu ada. Tak faham, tolong tanya cikgu. Cikgu betulkan ni? So nanti saya boleh bagi suggestion. Saya layan aja you all. Okay? Boleh? Tapi kena Boleh buat. cikgu. Ya, sebab benda ni kita baru belajar, so boleh ingat kan, benda ni boleh kita refer, cuba buat. So you ada 3 tugasan kat sini, pricing buat, cash flow tu buat, dan cuba buat benda ni. Kalau jumlah dekat bawah tu jadi macam ada yang buat sampai apa, puluh-puluh juta, saya punya berniaga tak adalah sampai juta-juta cikgu kan, maksudnya you ada salah pengiraan lah kat situ. So you adjust lah sikit kat persen ke, kat jumlah dia ke, kan. You buat macam tu. Boleh? Tak apa, saya faham. Bila cikgu terangkan ni agak teknikal, saya pun kalau kita buat latihan ni, bila kita buat baru kita nampak. Kalau macam saya explain macam ni agak teknikal kan. Tapi cuba buat. Yang paling penting sekarang ni tengok balik yang share pasaran ni lah ya. Tengok balik share pasaran. Kalau you baru masuk dalam kawasan so share pasaran you takkan jadi besar. Mesti kecil lah sebab you baru. Lainlah you dah popular. Macam Nana Beauty kan. Dukun cantik tu dah popular dekat Sendarakan. Kemungkinan dia punya percentage tu akan mungkin jadi tinggi lah. Dia mungkin dah capai 25%, 30% lah sebab dia dah popular. Contoh. Okay. So you letakkan sikit percentage you tinggi. Okay. Boleh buat? Mau tak mau kena buat lagi. InsyaAllah cikgu boleh. Cuba buat. Okay. Just try doing it lah ya. Dekat kertas tu tak apa. Tapi kadang-kadang formula tu akan calculation tu kalau jadi berpuluh juta, beratus juta, maksudnya tak tahulah kalau betul-betul perniagaannya sebelum ni macam ni, tak apalah. Tapi kalau tiba-tiba jadi macam tu, maksudnya dia adalah salah pengiraan population ke, mungkin percentage tak kena ke. So the formula is there. Okay. So you ikut je, you follow je apa yang cikgu dah buat. Okay.